balik saja. Okay, siapa yang baru masuk, sila tulis nama dekat message dalam Google Meet ni. Sila tulis message dalam Google Meet ini. Okay. Okay, sesiapa yang baru join Google Meet, boleh sila tulis nama anda pada message yang ada dalam Google Meet ini. Okay, kita tunggu lagi 1 minit kerana tadi ada orang terkeluar. Okay. Selamat datang Kelly Wong. Okay. Jadi kita cuba mula sekarang lah. Sementara waktu kita boleh tunggu yang lain lagi. Ada orang masuk lagi. Okay. Kepada yang baru masuk, sila tulis nama anda pada message dalam Google Meet ini. Tulis nama dengan kelas anda pada message yang dalam Google Meet ini. Okay, supaya cikgu boleh rekod kehadiran kamu dalam Google Meet. Okay, jadi kita akan cuba mula sekarang. Yang tulis nama, kamu tulis, nanti cikgu akan rekod. Okay, jadi hari ini kita akan lihat kepada homeostasis dalam haiwan. Okey, apa itu homeostasi dalam haiwan? Sebenarnya dia adalah sama seperti yang kita belajar pada hari Isnin yang lalu. Dia sama seperti manusia. Okey, homeostasis yang berlaku pada haiwan seperti kucing dan anjing tidak mempunyai kelenjar peluh kecuali di tapak kaki. Oh, ada kamu semua tahu kah? Bahawa kucing dengan anjing sebenarnya mereka tidak ada kelenjar peluh. Kalau kamu bayangkan lah, kalau mereka ada kelenjar peluh itu, anjing tu bila dia lari tu takkan badannya sudah basah kan. Jadi bagaimana haiwan-haiwan itu mengekalkan homeostasis terhadap perubahan suhu persekitaran? Jadi kamu boleh nampak dekat sini. Okay, kalau kucing, apa yang dia buat? Saya menjilat bulu di badan supaya suhu badan saya berkurang. Itulah kenapa kucing kita yang nampak itu selalunya dia menjilat bulu dia lah. Ini adalah untuk supaya air liur dia akan berada dekat atas kulit, dekat bulu dia itu yang akan membawa, yang bila dia tersenjat dia akan membawa suhu itu keluar daripada
badan dia. Kalau anjing ni, saya menjelikan lidah supaya suhu badan saya berkurang. Macam kita selalu nampak lah, apabila anjing tu dekat cuaca yang panas, dia akan selalu mengeluarkan lidahnya macam dia bersuara macam yang sangat letih lah macam tu. Kamu boleh nampak dia macam tu. Kalau dekat sini, kucing, bulu saya menegak apabila kesejukan untuk memerangkap haba. Jadi kucing tu dia lebih hebat daripada manusia lah. Kenapa? Kerana bulu dia banyak kan, tak macam kita. Kalau kita bulu kita banyak kan, takkan kita sudah macam monyet sudah kan. Jadi dekat kucing ni, mereka menggunakan bulu ini. Bila mereka menegak, dia akan menghasilkan satu lapisan udara terperangkap dekat permukaan kulitnya. Lapisan ni akan memerangkapkan haba supaya dia macam ada satu selimut lah di atas badan dia. Okay. Ini adalah gerak balas haiwan kepada perubahan suhu. Okay. Macam mana kalau untuk yang haiwan reptilia seperti cicak mengekalkan homeostasis terhadap perubahan suhu? Macam cicak ini macam mana dia? Kalau persekitaran yang sejuk, aktiviti badannya menjadi perlahan. Otot berfungsi pada kadar yang perlahan. Pergerakan menjadi perlahan. Kadar metabolisme pun menjadi rendah. Suhu badan menurun. Kalau persekitaran yang panas, jantung berdenyut dengan cepat, pergerakan menjadi lebih pantas, kadar metabolisme cepat, suhu badan meningkat. Jadi ini adalah cara cicak ini dia mengawal suhu. Kenapa dia boleh macam suhu badan menurun, suhu badan meningkat? Kerana dekat sini mereka tidak mempunyai suhu yang tetap seperti kita. Haiwan tu, bukan semua haiwan tu mempunyai suhu badan yang tetap. Hanya mamalia saja yang mempunyai suhu yang tetap. Cicak ini, dia tidak mempunyai suhu badan yang tetap. Jadi, suhu badan itu, dia akan mengawal atau suhu badannya apabila suhu persekitarannya berubah. Kamu boleh nampak dekat sini lah. Okay. Lepas tu kita lihat dekat siput babi ni. Bagaimanakah pula siput babi dan lebah mengekalkan homeostasis terhadap peningkatan suhu persekitaran? Kehilangan banyak air melalui penyejatan air di permukaan kulit. Jadi dia akan yang siput babi ni dia akan menghasilkan bendaklir dan mencari tempat yang lembap untuk mengurangkan penyejatan air. Jadi ini adalah cara dia. Okay. Kalau kamu sangat berminat dengan mengkaji benda ini, mesti belajar dengan rajin. Lain kali boleh masuk aliran sains, belajarlah zoologi. Zoologi ni kamu banyak belajar tentang perkara inilah. Okay. Macam mana dengan lebah? Dia mempunyai lapisan kulit berliling dan kehilangan uap air berlaku apabila spirakel pada badan. Menutup spirakel antara dua gerakan pernafasan untuk mengurangkan kehilangan air. Ini adalah cara dia lah. Mana spirakel dia? Mana spirakel dia? Ada kamu tahu mana spirakel dia? Ini adalah cara-cara lebah dia untuk mengurangkan penyejatan ke dia. Cikgu tunjukkan untuk kamu. Okay. Cikgu tunjuk dekat sini. Tepi dia.
Belalang juga mempunyai tempat yang sama lah. Nah, spirakel. Dia adalah dekat tepi sini. Nampak? Ini adalah spirakel dia lah. Jadi dia macam dalam lebah adalah dekat bahagian sini lah spirakel dia. Dia boleh tutup, dia boleh buka. Dia boleh tutup, dia boleh buka. Itu adalah untuk mengawal supaya dia mengurangkan kehilangan air daripada badannya sekiranya cuacanya panas dan dia kering lah. Okay, jadi di sini ada cabaran minda. Bagaimanakah homeostasis berlaku pada padang ular dan beluan kutub? Kalau untuk ular ini, dia adalah hampir sama seperti cicak inilah. Macam mana beluang kutub? Kalau beluang kutub tu, kamu tahu apa itu beluang kutub? Iaitu polar bear lah. Yang beluang yang warna putih itu, apabila musim sejuk, dia akan apa? Dia akan tidur lah. Macam mana kita panggil dia tidur itu? Dia akan tidur supaya dia mengurangkan kehilangan suhu dan dia mengurangkan kehilangan tenaga dia. Okay? Lepas tu kita lihat lagi kepada yang seterusnya. Homeostasis dalam tumbuhan. Okay, perhatikan keadaan tumbuhan pada waktu yang berlainan dalam sehari. Tumbuhan memerlukan air yang mencukupi untuk mengelakkan tumbuhan menjadi layu dan mati. Bagaimana tumbuhan mengawal atur kandungan air pada hari panas dan hari sejuk? Air daripada tumbuhan hilang melalui satu proses yang dikenali sebagai transpirasi. Kamu kena ingat, ini adalah istilah yang sangat penting dalam tumbuhan. Okay? Adalah mengawal kehilangan air lah. Mengawal kehilangan air. Dalam proses transpirasi, air hilang daripada daun dan dalam bentuk wap air ke persekitaran melalui stoma. Mana stoma itu? Di sini tengok ada kan? Stoma itu dekat bawah daun saja. Stoma ini kalau kita guna mata kasar kita tidak nampak lah. Kita kena menggunakan mikroskop untuk melihatkan dia. Jadi perkara ini kita hanya dapat buat apabila kita balik ke sekolah nantilah. Tapi kalau kamu nak lihat dalam Google pun boleh kamu cari. Google. Kalau kamu cari dalam Google, cikgu cari untuk kamu. Okay. Macam mana stoma itu? Stoma. Sorry ya. Stoma. Dekat daun lah, dekat sini. Kalau ni tengok tumbuhan itu bila kita dalam mikroskop kan kita besarkan dia, dia macam ni stoma dia. Stoma. Stoma. Dia di bawah daun, bukan di atas daun. Dia di bawah daun. Jadi kamu ada rasanya satu daun yang nipis tu hebat ke? Dalam dia itu dia di bawah dia boleh ada stoma, di atas dia itu dia buat fotosintesis. Ini adalah benda yang kita nampak dalam dunia lah. Dia hebat. Okay, kalau kita lihat dekat ni pokok pisang mengulungkan daun apabila hari panas dan untuk mengurangkan kehilangan air. Tengok waktu pagi dengan hari dia macam mana. Daunnya akan turun ke bawah. Kenapa? Untuk mengurangkan kehilangan air. Jadi apabila waktu petang dia akan pukat. Tapi dia tidak sangat jelas lah. Kamu boleh perhatikan ada pokok pisang di sekeliling rumah anda. Kamu boleh buat pemerhatian. Ini adalah pemerhatian sains. Kamu boleh cuba lihat. Okay. Kalau di sini dia kata transpirasi membantu tumbuhan menyerap dan mengangkut air dan mineral dari tanah ke seluruh bahagian tumbuhan. Macam mana kata macam tu?
Sebenarnya dia macam gambar raja dekat ini lah. Okay. Apabila transpirasi, macam air mungkin keluar dari sini kan. Jadi dia akan mengangkut air. Apabila mengangkut air, dia juga akan mengangkut mineral daripada tanah itu melalui akar ini ke batang, ke daun untuk seluruh tumbuhan. Jadi penyejatan air daripada daun menyejukkan tumbuhan daripada hari yang panas. Dia akan menyenjat tapi dalam kuantiti yang agak sikit lah supaya dia boleh mengawal supaya seluruh tumbuhan dia ini mempunyai air yang cukup. Kalau air dia berkurangan, dia akan layu lah. Kamu akan nampak dia akan layu daripada pucuk daun dahulu perlahan-lahan sehingga seluruh pokok lah biasanya. Okay. Transpirasi pada daun menghasilkan daya yang menarik air dari bahagian batang tumbuhan. Ini adalah keratan rentas. Keratan rentas ini adalah daripada tepi daun. Daripada tepi daun. Ini adalah permukaan daun. Ini atas ni adalah permukaan daun. Ini adalah di bawah daun. Ini adalah di dalam antara daun tu, atas dengan bawah itu. Ini adalah berada dekat batang lah. Kamu boleh nampak. Macam mana boleh nampak? Kan dekat Sibu Jaya minggu lepas tu baru banyak orang potong pokok kan. Tapi kalau kamu keluar pergi lihat, ingat pakai pelitup muka. Kamu boleh nampak lah. Mungkin sekarang tidak dapat nampak sudah kerana sudah kering. Apabila mereka baru potong saja pokok itu, kamu boleh nampak ada banyak nanah ataupun air keluar daripada batang pokok ini yang telah dipotong. Itu adalah tempat yang dia mengangkut air ke atas lah. Ini adalah dekat akar dia. Macam mana akar dia? Bahagian akar tumbuhan menyerap air dan mineral dari tanah. Jadi ini adalah tempat dia kerja. Dia angkut, dia ambil. That's why kenapa kamu boleh nampaknya akar dia ada pelbagai jenis lah. Pelbagai jenis akar itu adalah untuk kegunaan yang berlainan dengan tumbuhan yang berlainan juga kelas. Ini adalah transpirasi membantu pengangkutan air dari akar ke daun. Transpirasi ini adalah untuk tumbuhan. Adalah untuk tumbuhan. Lepas tu stoma. Masih ingat stoma yang tadi tu? Cikgu tadi ada tunjuk stoma. Kalau daripada permukaan dia lihat macam ni lah. Ini stoma dia. Dia ada nama untuk setiap bahagian dia. Ini semua adalah dalam bahasa English lah. Ini adalah semua dalam bahasa English. Di sini dia pun ada. Sel mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Pada waktu siang, stoma terbuka untuk penukaran gas. Pada masa yang sama, wap air akan hilang daripada daun dan hal ini akan meningkatkan kadar penyerapan air oleh akar. That's why setiap kali kalau kamu ada dengar orang tua dekat rumah kata lah, kita menyiram air pada pokok itu pada siang hari. Jarang kita akan pergi menyiram air itu pada waktu malam. Kenapa? Kerana pada waktu siang hari, penyerapan air oleh akar akan berjalan dengan lebih giat lagi daripada waktu malam. Waktu malam mungkin dia tidak berapa sangat. Waktu pagi baru dia lebih banyak. Kalau kita lihat waktu siang. Kalau waktu siang, stoma terbuka supaya lebihan air tersenjat daripada daun melalui transpirasi. Ingat air stoma yang mengawal air tersenjat daripada daun ini yang dinamakan sebagai transpirasi. Dekat daun saja. Dan transpirasi ini akan menyebabkan seluruh tumbuhan ini daripada pucuknya sampai akarnya, dia menyerap air dan mineral daripada tanah ke daun. Transpirasi ini yang mengawal keseluruhan ni.
Tapi transpirasi ini dia hanya adalah sebahagian yang kecil dekat sini saja, kelas. Okay. Pada suhu yang terlalu tinggi, iaitu tengah hari lah selalu, sel pengawal stoma itu, dia akan mengawal stoma itu, dia akan tertutup. Pada suhu yang terlalu tinggi, stoma akan tertutup untuk mengurangkan air yang tersenjat daripada daun melalui transpirasi. Ini akan kita nampaklah kalau kita menggunakan mikroskop tu. Okay. Jadi ini adalah apa yang akan berlaku lah. Ini kita boleh nampak lah dia di bawah mikroskop. Okay. Jadi kamu kena tahu macam mana nama dia. Dua tepi ini dia dipanggil sebagai sel pengawal. Yang tengah-tengah ini, yang dia ada lubang, lepas tu tutup lubang ini dipanggil sebagai stoma. Kamu mesti ingat namanya. Macam mana mata kamu, mana hidung kamu, mana telinga kamu. Kamu mesti ingat namanya supaya senang kamu belajar. Jadi murid-murid kamu mesti ingat nama untuk setiap bahagian. Okay, kita lihat lagi. Ini kita pun tidak dapat jalankan. Okay, kita lihat kepentingan homeostasis kepada manusia dan benda hidup. Kawalan homeostasis dalam badan manusia dan benda hidup bertujuan untuk apa? Untuk menyediakan suatu keadaan optimum dalam badan. Dia mengawal, supaya sel dapat menjalankan aktiviti metabolismenya dengan lebih cekap. Metabolisme adalah perkara fungsi yang paling penting dalam badan kita. Setiap sel kita dia akan menjalankan metabolisme. Apabila metabolisme ini dijalankan, apa akan berlaku? Dia akan menghasilkan haba, dia akan mengambil air, dia akan mengambil udara, dia akan buang udara juga, dia akan membuangkan sisa buangan, dan ini adalah proses satu sel yang hidup. Dia ambil, kalau metabolisme yang tinggi, dia akan ambil makanan yang banyak lah. Kalau metabolisme yang rendah, dia akan mengambil makanan yang kurang. That's why kalau kamu lihatlah, bagi orang yang gemuk, selalunya masalah mereka yang paling utama bukan mereka mengambil makanan yang banyak, kerana metabolisme mereka sangat rendah. Jadi, makanan yang dia makan, bukan semuanya digunakan oleh sel badannya kerana sel badannya mempunyai metabolisme yang rendah. Kenapa mempunyai metabolisme yang rendah? Ada banyak faktor. Ada faktor genetik, ada faktor lagi apa? Ada faktor lagi kesihatan. Semua ini ada perkaitan. Walaupun kita hanya belajar homeostasis ni, apabila metabolisme ini dia merangkumi banyak faktor lagi, kelas. Okay, kita sambung lagi. Semua tindak balas kimia dalam sel hidup dikawal oleh enzim. Enzim yang peka kepada perubahan persekitaran. Jadi dalam badan kita ini yang mengawal supaya metabolisme kita lebih giat ke, lebih kurang ke. Semua ini adalah kerja apa? Adalah kerja enzim dalam badan kita. Enzim. Okay. Enzim dalam badan, cikgu guna warna jinggai. Okay, yang peka dengan perubahan persekitaran. Perubahan suhu akan mempengaruhi aktiviti enzim ini. Enzim ni, apa itu enzim? Kelas, kamu tahu apa itu enzim enggak? Air liur kita merupakan mengandungi salah satu enzim. Dekat perut kita pun ada enzim. Dalam badan kita ada banyak jenis enzim, kelas. Jadi kalau nak cerita semua itu, cikgu rasanya tak sempat kita. Tapi kamu kena tahu. Okay?
perubahan semua ini akan mempengaruhi aktiviti enzim. Aktiviti enzim ini adalah untuk apa? Adalah untuk supaya dia dapat mengembalikan keadaan badan kita kepada normal balik, iaitu homeostasis lah. Kita harus bersyukur kerana homeostasis menyebabkan persekitaran dalam badan dapat dikawal dan dikekalkan dalam keadaan seimbang dan stabil. Homeostasis lah. Homeostasis yang menyebabkan perubahan enzim. Perubahan enzim yang menyebabkan badan kita, metabolisme kita, semua benda itu akan bekerja supaya apa? Supaya keadaan persekitaran dalam badan kita dikawal dan dikekalkan. Dikawal dan dikekalkan dalam keadaan yang seimbang dan stabil. Okey, bayangkan kehidupan kita tanpa homeostasis. Apa kesannya jika suhu badan kita atau benda hidup terus meningkat ataupun menurun? Kalau suhu kita terus meningkat, apa akan berlaku? Banyak sel badan kita akan mati. Terutamanya apa? Sel otak kita. Kalau sel otak kita mati, dia tidak dapat tumbuh semula. Dia tak macam kulit kita. Jadi ini pun ada mengenal dengan setiap sel kita ini ada jangka hayat dia sendiri, dan ada yang dia boleh bina semula, ada yang dia tidak dapat bina semula. Okey. Jadi kalau suhu dia menurun, juga tak boleh untuk badan kita. Okey, apa kesan jika kandungan air di dalam badan kita dan benda hidup hilang tanpa dikawal? Kita akan jadi apa? Ikan, kalau air dia hilang bila dijemur, kita panggil dia ikan masing. Kalau orang ni, kalau airnya terus hilang tanpa dikawal, mungkin kita panggil dia manusia masing. Dia akan jadi kering. Macam apa? Macam mami lah. Mami yang kamu pernah tengok dalam movie tu lah. Dia adalah kering sudah. Okay? Jadi ini adalah keadaan manusia dan benda hidup tanpa homeostasis. Dia akan macam ni lah, layu. Manusia, suhu dia akan meningkat. Mungkin anda akan rasanya hairan. Kenapa apabila kita demam panas, kita akan rasa sejuk dan kita nak guna selimut? Ada pernah anda fikirkan? Sebenarnya semua ini boleh dijelaskan. Macam mana dijelaskan? Kamu mestilah selalu belajar. Nanti dalam sepanjang pengajaran cikgu akan menerangkan banyak perkara, banyak ilmu tambahan melalui sains ni. Kenapa berlaku dalam hidup kita? Okey? Jadi apabila dekat sini, kita boleh sudah katanya habislah bab ni. Habislah bab ni. Jadi sebelum cikgu lihat kepada buku kerja, cikgu nak beritahu selepas cuti raya nanti, kita akan pergi ke bab 4, pembiakan. Mungkin salah satu bab yang kamu paling apa? Paling minat. Kamu akan rasa hairan. Kenapa benda ini akan macam ni? Mungkin dekat sini kamu pun boleh terjawab. Terjawab apa? Kenapa saya dilahirkan? Jadi ini adalah sesuatu ilmu yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat penting sebagai seorang manusia. Jadi gunakan sikap yang betul untuk belajar bab ni nanti kita. Jadi sekarang cikgu akan bawa anda pergi lihat kepada buku kerja kita.
Okay, buku kerja kita ini muka surat 38. Kamu boleh keluarkan buku kerja anda sekarang. Cikgu bagi 20 saat untuk kamu. Kamu keluarkan buku latihan kerja anda. Okay, kamu buka buku kerja anda. Okay, jadi dekat sini kita lihat. Okay. Kenal pasti jenis haiwan yang mengekalkan homeostasis terhadap perubahan suhu persekitaran. Jadi sini ada banyak haiwan yang dia telah senaraikan. Okay. Lepas tu, menyejuk badan ketika panas. Cara dia, apa haiwan yang menggunakan cara ini? Menjilat bulu. Tadi sudah cakap kan? Adalah apa? Miau. Kalau untuk yang B ni, mengipaskan telinga. Wow, mengipaskan telinga. Telinga itu kena besar kan? Mana satu haiwan di atas mempunyai telinga yang besar? Cari sendiri ya. Okay. Bertendur. Bertendur adalah apa? Dia melindung di bawah pokok ke apa-apa ke? Apa dia? Mana satu yang dia akan melindung di bawah pokok? Bermaksudnya dia kena sentiasa berada dekat atas pokok kan? Mana satu haiwan dekat sini kita lihat dia berada dekat pokok? Okay, mengelirkan lidah. Baru tadi cakap. Selalu kamu boleh nampak dekat sekeliling rumah kamu. Dia haiwan yang liar itu, dia selalu liar dekat luar itu, tidak ada tuannya. Okay, E, berendam dalam air. Mana satu haiwan itu dia berendam dalam air? Mana satu? Ada air kan dekat nama dia kan? Okay, lepas tu F, menghasilkan lendir. Yang menghasilkan lendir. Tadi dalam buku teks ada nampak perkataan ini kan? Mana satu? Dia menghasilkan sesuatu benda lir dekat atas kulit dia. Tadi dalam buku teks ada kan? Jadi mana satu? Lepas tu kita lihat memanaskan badan ketika sejuk. Okay? Mengembangkan bulunya. Okay? Dekat sini kamu mungkin boleh tulis lebih daripada sejenis haiwan. Mengembang bulunya. Mana satu yang mempunyai bulu yang banyak? Ada apa? Mana yang belum tulis nanti lagi? Mungkin anak kan? Beluang kutub kan? Okay. Lapisan lemak tebal di bawah kulit. Wow, dia ada lemak. Dia ada lemak, dia mesti gemuk kan? Mungkin dia mesti gemuk kan? Mana satu? Mana satu? Okay. Berhibernasi. Hibernasi adalah apa? Berhibernasi adalah dia akan tidur lah. Dia akan tidur dalam mungkin berapa minggu, dalam beberapa bulan. Untuk supaya dia tidak akan kehilangan badan. Mana satu? Tadi baru cikgu cakap kan? Okay. Lepas tu kita lihat soalan 2 ini. Gariskan jawapan yang betul tentang homeostasis dalam tumbuhan. Okay. Pokok pisang akan membuka ataupun mengulung daun pada cuaca yang panas. Cuaca panas macam mana tadi cikgu cakap. Okay. Untuk mengurangkan apa? Mengurangkan air kan? Mengurangkan udara. Okay. Lepas tu B, stoma itu akan terbuka ke tertutup pada waktu siang untuk menghilangkan kelebihan air. Untuk menghilangkan lebihan apa? Air kan? Melalui respirasi ke transpirasi? Tadi cikgu baru cakap kan, tumbuhan adalah apa? Okay. Untuk apa? Untuk menyejukkan ataupun memanaskan tumbuhan? Okay. Pada cuaca yang terlalu panas,
Stoma dia baru akan terbuka kah ataupun tertutup untuk mengurangkan kehilangan apa? Kehilangan air kan, kelas? Okay, jadi muka surat 38 ini kamu mesti cuba buat. Okay, lepas tu kamu juga perlu buat muka surat 39 sahaja. Ha? Kamu buat muka surat 39 sahaja. Ada objektif, ada bahagian B. Muka surat 40 ini tak perlu buat. Okay? Jadi latihan untuk hari ini hanya muka surat 38 dengan 39 sahaja. Muka surat 40 itu kita akan bincang masa kita bersemuka nanti. Okay? Jadi kita akan sampai sini saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan yang nak ditanya? Ada apa-apa soalan yang nak ditanya? Kamu boleh buka mic kamu tanya ataupun kamu boleh tulis dalam message box dalam Google Meet ini. Ada? Tiada? Okay. Kalau tiada, kita boleh habiskan PDP kita sampai sini pada hari ini. Terima kasih. Kamu boleh keluar daripada Google Meet sudahlah. Okay, bye-bye. Kita jumpa lagi selepas cuti raya. Minggu depan kita tidak ada. Cikgu juga akan maklumkan dalam grup kita nanti. Okay, bye-bye. Bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, terima kasih. Phong Yang Wei. Phong Yang Wei. Phong Yang Wei.